kepercayaan, kesungguhan, keberanian untuk menjelaskan alasan sebelum kita bahas. Terima kasih Yang Berhormat Pak Dixon. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Pasir Putih untuk mengukuhkan 10 minit. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Datuk Timbalan Yang di-Pertua Dewan dan terima kasih kepada Ketua Pembangkang yang telah saya kira sentiasa membangkang. Apa yang berlaku di hadapan kita perlu kita profesional. Ya. Jangan kita balik perangai sebagaimana perangai yang lepas. Kita kena ingat bahawa kerajaan bertukar. Kemudian calon yang dikemukakan ini kita kena ingat lebih baik daripada calon yang sedia ada. Mengapa kita menganggapkan Pasir Putih boleh menjelah. Pasir Putih boleh menjelah. Pasir Putih boleh menjelah. Mengapa? Pasir Putih boleh menjelah. Itu pandangan daripada pembangkang. Pembangkang berpandangan bahawa ini adalah yang Pasir Putih bagi yang jelas lah. lebih baik. Nak tanya Saya boleh. bagi laluan sekejap. Saya ada 10 minit sekejap. Saya akan bagi. Okey, terima kasih Pasir Putih. Saya akan bagi. Pasir Putih sekarang. Baik. Dalam teknikal, kita demokrasi berparlimen. Kita nak menguruskan perjalanan parlimen ini dengan baik. Betul. Sejarah parlimen kita diketuai oleh Yang di-Pertua Dewan. Betul. Semua mereka ini baik. Baik, saya tidak nafikan. Baik, tapi jangan sekali-kali kita menafikan calon yang mendatang ini seolah-olah tidak baik. Ini satu penghinaan kepada orang selepas daripada ini. Kalau nak tukar timbalan speaker dulu. Timbalan speaker harus ditukar ya. Celah Pasir Putih. Balik Ada celah Pasir Putih. Balik. Kita lihat saya minta supaya tidak diganggu. Ini adalah floor Pasir Putih. Sila Pasir Putih. Minta celah bukan ganggu. Saya celah kepada Tanjung Karang. Saya bagi Tanjung Karang. Batu balik ya. Okey, terima kasih. Pasir Putih depan saya. Okey, Pasir Putih depan saya. Dapat laluan. Okey, terima kasih. Pasir Putih. Saya nak tanya pendapat Pasir Putih. Adakah Yang Berhormat bersetuju bahawa dua perkara ini berbeza? Satu perlembagaan negara, satu peraturan mesyuarat. Yang dibawa oleh Perdana Menteri tadi ialah di bawah perlembagaan. Yang perlembagaan kata tadi bawah pasal 57, perkara 57. Dalam 57 dia kalau kita lihat, 57 2C. Jika pada bila-bila masa Dewan Rakyat membuat ketetapan sedemikian, maksudnya ialah kalau Dewan Rakyat membuat ketetapan tanpa memberi sebab dalam perlembagaan ini, kalau bermakna dalam perlembagaan ini mengatakan Dewan Rakyat boleh tukar speaker, dia tak ada sebut berkata memberi sebab. Jadi kerana itulah usul ini kita nak kosongkan dulu tanpa memberi sebab seperti dalam perlembagaan ini. Berbeza Ini isu dengan keadilan. Ini adalah isu Jadi sebab keadilan. itu, Bagilah keadilan kepada Tanjung Speaker. Sama satu sikit. Bagi penjelasan. Okey. Yang saya tanya Berhormat setuju apa yang dibuat oleh Perdana Menteri itu mengikut perlembagaan yang telah ditetapkan. Pasir Putih, perkara yang sama. Saya sangat bersetuju. Baling, Yang Berhormat baling bagi Pasir Putih. Ini floor Pasir Putih. Sila. Ya. Sekejap, saya akan bagi. Dan memang saya bersetuju sebagaimana yang disebut oleh Tanjung Karang dan saya telah ada di dalam ucapan saya. Tapi telah didahulukan oleh Tanjung Karang bahawa ini adalah satu teknikal yang biasa dan bukan isu kita nak menghina sesiapa, kita nak tak, ini adalah perjalanan biasa di dalam parlimen, di dalam negara kita ini. Pasir Putih minta laluan. Saya bagi kepada Baling sekejap. Sila, Baling. Terima kasih. Saya nak bercakap ni, Datuk Yang di-Pertua berkaitan dengan praktikal. Tadi Tanjung Karang bercakap berkaitan dengan teori. Apa yang disebut oleh Pak Dixon tadi, tidak ada sebarang masalah apa yang telah berlaku dalam perlembagaan tadi itu dalam buku. Yang saya nak bagi tahu ni, apakah bezanya bila mana seorang wakil rakyat yang telah dipilih oleh rakyat yang tidak pernah bersalah apa-apa pun
di Port Dickson meletakkan jawatan dan memberi peluang kepada Port Dickson sekarang. Apa bezanya? Hari ini kita buat itu, yang itu menghabiskan duit rakyat. Membayar cukai. Yang ini tak ada. Ini antara kita saja. Apa bezanya? Jawatan ke tak? Balik. Speaker tak letak jawatan ke tak? Itu sama reda. Speaker letak jawatan ke tak? Sama reda. Baik, minta Pasir Putih teruskan. Hanya ada 4 minit lebih saja. Ya. Ya, terima kasih Pasir Putih. kepada Baling. Pasir Putih. Sebab itu daripada awal saya Pasir Putih. mengatakan bahawa bila kita menjadi ahli yang berhormat, Pasir Putih. yang telah dipilih oleh rakyat, biar kita profesional dalam semua Putih. keadaan. Pasir Putih. Minta laluan Dalam Pasir semua Putih. keadaan biar kita profesional. Pasir Jadi Putih. sebab itu dalam isu pertukaran yang di-Pertua Dewan ini adalah satu benda yang biasa. Kalau kita profesional, Tak biasa. saya kira pembangkang dia tidak membangkang secara membabi buta. Minta laluan Dia tidak Pasir Putih. membangkang. Ini adalah pandangan-pandangan Itu profesional. yang dikemukakan oleh saf kepimpinan pemerintah negara. Dan tentunya Pasir ada Putih. kebaikan-kebaikan yang akan kita kecapi selepas daripada ini. Minta laluan Pasir Dan Putih. saya tidak berhasrat untuk Minta laluan Pasir Putih. mengaibkan seseorang. Kerana kita kena ingat bahawa sebelum daripada ini, kalau kita nak komen, Putih. kalau kita nak kritik individu, Jatuh kita kurang boleh Pasir kritik. Putih. Tapi kami, pihak kerajaan, kita lebih berwibawa, kita lebih berintegriti. Kita tidak suka mencerca seseorang. buat lawak. Kita tidak suka mencerca seseorang. Jangan Dan buat kita lawak. mengharapkan insya-Allah Tuan Yang di-Pertua apabila dia dikosongkan akan datang seorang yang di-Pertua yang lain yang tentunya ada kelebihan masing-masing. Dan kelebihan ini insya-Allah akan digunakan di dalam Dewan Negara kita. Dan bagi kita, Dewan Negara. kita perlu Dewan ingat Rakyat bahawa lah. kita Dewan jaga Rakyat. integriti masing-masing. Terima kasih Pasir Putih. Ya. Pasir Putih. Terima kasih Pasir Putih. Kalau Pasir Putih. kita Terima nak kasih, cakap Pasir benda Putih. yang Pasir Putih. lebih dahsyat, Terima kasih. sebagaimana yang disebut oleh kawan-kawan, isu langkah kajang. Terima kasih Pasir Putih. Langkah Ya. kajang. Berikan ruang kalau Pasir Putih ada nak celahan terpulang pada Pasir Putih, nak bagi ke tak bagi? Saya tak nak bagi sebelah. Sini. Bagi saya. Kalau saya bagi pun tidak ada manfaat. Pasir Putih. Saya bagi pun tidak ada guna. Pasir Putih. Kalau Pasir Putih. Bagi saya sepang. Pasir Putih. biar kita ada integriti. Pasir Putih. Bagi sepang boleh. Bagi sepang boleh. Sepang boleh sepang. Sepang boleh. Ya, Bagi sudah. sepang lah. Sebenarnya. Apa gentleman lah bagi sepang boleh. Boleh. Baik, saya tak bagi sebelah ni. Apa Saya tak bagi. Sila duduk. Apa jadi dengan nak jadi profesional Sila duduk. Saudara ada giliran masing-masing. Saudara ada giliran masing-masing. Pasir Putih. Allah, Shah Alam pun rapat juga. Tak payah melawan lah. Tak payah melawan lah, Shah Alam. Pasir Putih. Jadi saya, Tuan Yang di-Pertua, saya menyokong penuh. Menyokong apa yang diusulkan oleh Perdana Menteri agar Dewan kita ini lebih mantap dan kita boleh bersidang dalam keadaan yang terbaik. Dan saya pohon daripada rakan-rakan di sebelah pembangkang supaya terimalah benda ini dengan profesional, dengan baik dan jangan kita mengukir perkara-perkara yang tidak pertikaikan calon. Kita pertikaikan prosedur. Kalau ada orang letak jawatan, itu sebabnya kita pertikaikan. Pasir Putih. Jika tak letak jawatan, Yang letak jawatan pasal apa? kosong. Dixon, kajian letak jawatan pasal apa? Itu Itu duit rakyat. Ahli-ahli yang berhormat, Pasir Putih sila rumuskan, ada seminit saja lagi. Pasir Putih sila rumuskan seminit saja. Pasir Putih. Tuan Yang Dixon pelanggan kecil kerana letak jawatan kan langkah Dixon. Berani tak Pasir Putih? Pasir Putih tak profesional. Saya rumuskan perbincangan saya pada hari ini. Yang layan kasbah tu. Pasir Putih tak berani bagi laluan lah, tak profesional lah. Dan sokongan penuh saya kepada usul yang dikemukakan oleh
Yang amat berhormat Perdana Menteri. Alasannya Dan yang apa? keduanya, Sokong apa alasannya? Alasannya berkenaan berkenaan dengan Apa alasan. alasannya? Tak ada alasan. Apa alasannya? Apa alasannya? Kita tanya alasan. Apa alasan? Apa alasan? Nak sokong pasal apa? Pasal apa nak alasan? Bagi alasan. Bila kerajaan bertukar, maka bagaimana yang berhormat aku? Bagaimana yang berhormat aku? Baik. Pasir Putih, masa telah tamat. Saya janji tadi 2 orang sebelah sini dan 2 daripada sebelah sini. Jadi saya mohon minta seorang lagi daripada pihak sini yang nak berbahas. Sila, yang berhormat Langkawi, 10 minit. Alasannya Langkawi letak jawatan. Ni jawab. Sila. Tuan Jadi Ketua. Alasannya memang Langkawi letak jawatan. Baling, sila duduk baling. Ya. Sila Langkawi teruskan. Ketua, saya bangun untuk menentang usul ni. Jika ini adalah usul, saya belum pasti sama ada ini usul atau tidak. Kerana dianya diadakan dalam keadaan yang tidak diperuntukkan dalam perlembagaan kita ataupun aturan peraturan kita. Saya baca, saya tak nampak ada ditulis di situ bahawa Perdana Menteri boleh tukar speaker tanpa sebab. Pasal ada calon lain. Pasal saya sudah lupa. Tuan Yang Ketua, perkara ini seperti kata saudara daripada Podison. saudara Anwar tadi, iaitu ini perkara besar untuk kita bahas dua orang saja daripada parti lawan. Ini seolah-olah menutup mulut parti lawan. Ada yang bercakap berkenaan dengan parlimen. Parlimen, dia komposisi dia ialah parti kerajaan, parti lawan. Untuk kerajaan saja membuat sesuatu, Macam Tun buat dululah. tak mungkin. Apa-apa, terima kasih lah Tun letak jawatan. Adalah usul daripada kerajaan dan kita mesti ikut usul. Dalam parlimen tak ditentukan bahawa semua yang datang daripada kerajaan itu akan dipersetujui oleh parlimen. Memang pun menjadi hak parti lawan untuk menyoal sebabnya sesuatu usul itu dibawa. Dan kita dah tanya akan sebabnya yang kita nak gugurkan, nak buang speaker. Apa salahnya? Oh, salahnya ialah kerana ada orang lain berminat nak jadi speaker. Yang Muhammad Langkawi. Alasan yang diberi. Yang Muhammad Langkawi bagi pencerahan Yang Muhammad Langkawi. Yang Muhammad Langkawi. Saya minta sikit penjelasan sikit Yang Muhammad Langkawi. Minta penjelasan sikit boleh Yang Muhammad Langkawi. Kepala Langkawi dah bagi. Saya nak cakap yang benda yang berasas Yang Muhammad Langkawi. Saya nak tanya Yang Muhammad Langkawi, bila Yang Muhammad Langkawi menjadi Perdana Menteri, kenapa perlu tukar Ketua Hakim Negara, Ketua Pusurujaya, SPRM, Ketua Pegawai Negara? Kenapa? Jadi sepatutnya tak payah kita teruskan saja. Kalau mereka tidak dapati apa-apa kesalahan, ini pun sama juga. Dia tak bersalah tapi kita nak pilih untuk tukar. Jadi kita undilah Yang Muhammad Langkawi. Tuan Yang Dipertua, Ya. kita bukan bincang berkenaan dengan ahli yang berhormat daripada Langkawi. Sama ada kita bincang berkenaan dengan baling pun bukan soalnya. Soalnya ialah usul yang dibawa oleh Perdana Menteri. Dan usul ini begitu sekali loose, tak ada ikut peraturan sama sekali.
laluan. Sila, tak bagi laluan. Bagi cucu, bagi cucu. Pakar Perdana Menteri menjawab. Datuk Speaker, Sila, saya minta sempurna, laluan. sila. Kerana saya lihat perbahasan perbincangan yang dibangkitkan. Kita lupa asas negara ini. Negara ini merupakan berdiri atas 3 pilar yang ada. Pertama, raja kita, agung. Kedua, parlimen. Ketiga, eksekutif yang ada. These are the fundamental foundation of this country. There is separation of power. Executive cannot intervene in Salah tu ni. Parliament is the supreme. Sempurna, salah lah sebenarnya. Betul. Ada perbezaan. Salah lah sempurna. Aduh. Masa menteri boleh buang. Ya. Tapi parlimen dipertua, ada kedaulatan dia. Dalam Calon perlembagaan PM layak. Wang mana? Wang. Duit curi mana? Baik, sila Langkawi teruskan, ada 5 minit setengah lagi. Sila. Tuan Yang Dipertua, kita pada hari ini membincang sesuatu yang bukan normal. Mungkin sekarang ini kita tidak patuh kepada yang normal. Ada normal yang baru. Ini normal yang baru yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri ialah untuk dia tukar speaker dalam Dewan. Dan tidak ada peruntukan di sini untuk tukar. Kalau mati, ya. Kalau sakit, tak boleh kerja, ya. Tetapi ini kerana ada calon yang lain. Saya pun ada calon yang lain untuk Perdana Menteri. Undilah. Kita masuk undilah. Tak ada masalah. Kita kan sistem demokrasi. Kita undi. Menjeritlah. Awak boleh menjerit. Tapi ini tidak menukarkan kenyataan. Kenyataan ialah usul ini tidak harus diperkenalkan, dikemukakan dalam Dewan ini. Kita tidak ada sebab apapun untuk menukar. Kalau speaker sudah meninggal, ya. Tapi belum ada sebab. Dan bila kita membahas, oleh kerana mereka tidak dapat pendekkan lagi, mungkin kepada 2 saat ataupun 3 saat ucapan, maka mereka menjerit. Ini cara mereka lah. Sana mula dulu yang Muhammad Langkawi. Shah Alam tu menjerit-jerit macam Kasberg. Teruskan lagi. Tuan Yang Dipertua, speaker mestilah neutral, tidak memihak kepada mana-mana pihak. Kalau dia nak dipilih oleh kerajaan supaya memihak kepada kerajaan, itu bukan speaker namanya. Itu adalah orang kerajaan. Dan kalau nak Yang Muhammad Langkawi. memihak kepada kerajaan sepanjang masa, adalah lebih baik kalau kita anggap Perdana Menteri adalah speaker. Dia boleh memihak kepada diri dia. Langkawi. Saya dapati Muar nak bahawa- mencelah Langkawi. Yang Muar Muhammad nak Langkawi mencelah di boleh belakang. Muar mencelah. Muar pergi lompat pagar lah. Cucu nak menjelah, cucu. Oh, cucu dah cakap cucu. Sila. Tanya tu kenapa dia tak jawatan? Boleh mencelah. Bagi cucu nak menjelah. Yang Muhammad Langkawi tadi menekankan pentingnya untuk Yang Dipertua bertindak secara Udahlah buat. pentingnya hapuskan perkataan yang diguna pakai adalah neutral. Kalau kita lihat Yang udahlah, Dipertua Wah. Tan Sri Arif. Yang Dipertua Tan Sri Arif semasa kemelut pemilihan Perdana Menteri, walaupun mendapat surat daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada masa tersebut untuk memanggil sidang salah parlimen nasihat khusus. pada Langkawi. Itu Yang pasal Langkawi dia tak jawatan Tan itu. Sri Arif Udahlah Muar. tidak tunduk kepada eksekutif. Tan Sri Arif menolak cadangan Perdana Menteri pada masa tersebut, menunjukkan beliau tidak tunduk kepada mana-mana eksekutif, tidak kira Itu masalah Dr. Pakatan Mahathir Harapan. ataupun eksekutif yang baru. Persoalannya, Presiden telah pun ditunjukkan oleh Tan Sri Arif di mana dia tidak takut dan tidak tunduk kepada mana-mana Perdana Menteri. Adakah sebab Udahlah. kita mengarutlah, menunjuk Tan Sri Arif kerana kita ingin memilih speaker yang tunduk
kepada eksekutif. Terima kasih. Yang Pegawai Tan Sri Arif, anak-anak pemimpin. Sila Langkawi ada 1 minit 15 saat. Sila. Minta switch on mic. Yang kita nak tukar, apa kerajaan nak tukar ialah kerana dianya tidak mengikut telunjuk kerajaan. Tetapi ini bukan tugas speaker untuk ikut apa yang dikehendaki oleh kerajaan. Saya dapati bahawa berkali-kali ditukar agenda mesyuarat kita. Yang pertama, pada mulanya ada termasuk satu usul daripada saya berkenaan dengan usul tidak percaya kepada Perdana Menteri. Tetapi itu digugurkan atas paksaan. Kenapa nak takut? Kenapa nak takut? Kamu ada lebihan bilangan dalam dewan ini. Patut dengar sebab-sebab kenapa kita tidak ada kepercayaan kepada kerajaan sekarang ini. Kerana kita dapati bahawa kerajaan ini tidak demokratik sama sekali. Tidak boleh ada Terima kasih lah Yang Muhammad Langkawi. yang menentang kerajaan. Sudah tu, dah banyak kali dah. Kalau ada, mereka akan disingkir. Dan ini Tak maulah dengar cerita dongeng lagi. Sekali lagi, kita dapati bahawa usaha dibuat. Cerita dongeng aja lagi. Dah lah tu. Dan Dulu kata kita cerita dongeng. Sekarang Tun mula cakap cerita dongeng. Malu lah sikit. Pasti salah dia. salah. Baik. Ya, Muhammad Langkawi masa Kalau telah nak tamat. menjerit, tak apalah. Ya. Tapi boleh menjerit di luar. Baik. Tetapi saya nak kata bahawa kerajaan ini tidak toleran sama sekali terhadap sesiapa yang tidak menyokong. Bahkan calon-calon ditanya. Kita belajar daripada kerajaan dulu. Ataupun tidak. Habis enough lah. Tuan Speaker. Itulah Tun. Semua kita dah dengar cakap Tunnya tak faham. Habis-habis daripada dulu sampai sekarang. Calon yang baru ini. Kenapa Tun letak jawatan? Baik. Kenapa Tun letak jawatan? Hari ini kau dah menyesal. Kenapa? Baik. Baik. Yang Muhammad Langkawi masa telah tamat. Baik. Ya. Baik. Terima kasih Langkawi. Terima kasih. Ya. Arau. Arau. Dia dengar. Pihak. Ya. Bukan saja kepada kerajaan, tetapi saya lihat apabila kita ada pembukaan parlimen, kita tidak dibenar membuat apa-apa ucapan, sedangkan parlimen adalah gedung bercakap. Kalau Macam speaker dulu lah punya perangai. bercakap, apa maknanya parlimen? Speaker dulu bagi 2 minit je Langkawi. 2 minit je. Lepas tu ditutup mic. Ini dah dapat dekat 15 minit dah. Tak apalah. Terima kasih Langkawi. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Sekarang saya jemput pembahas terakhir yang keempat daripada pihak sila Yang Berhormat Araf. 10 minit. Terima kasih kepada Yang di-Pertuang. Selalunya bila kita buat keputusan tengah marah, kita akan buat keputusan yang silap. Jadi semua biar bertenang supaya kita buat keputusan yang lebih baik. Saya tak mau berucap benda yang sama, kita mengulangi benda yang sama. Tetapi kena sebut sedikit bahawa kepada kerajaan yang begitu adil dan saksama Tun. Dia bagi usul Tun nombor 27, iaitu usul tidak percaya kepada Pagoh. Ada sini. Tetapi saya punya yang menyokong Pagoh nombor 30. Sepatutnya saya nombor 27, Tun nombor 30. Makna kata dia bagi keadilan yang sehebatnya kepada pihak. Jadi tahniah. Ya. Silakan. Tuan Yang Pertua, itu adalah aturan-peraturan untuk parlimen, iaitu government matters will be heard first. Lepas itu baru parti lawan. Dan parti lawan kali ini saya yang mula bagi satu usul. Dan usul saya itu
dahulukan kerana saya yang hantar usul itu lebih awal daripada yang lain yang cuba nak menyokong kerajaan. Terima kasih. Ya, saya setuju. Usul kerajaan dan juga penyokong kerajaan selalunya berada di atas. Tapi usul Tun diawalkan. Nombor 27, saya nombor 30. Demikianlah adilnya kerajaan ini. Itu menunjukkan speaker baik, speaker telus. Ya, ada lagi Tun. Betul. Orang yang menyokong kerajaan bukan kerajaan. Usul kerajaan bermakna dia datang daripada kerajaan, bukan daripada pihak lain. Tetapi tenang. Itu sebab Patutlah Mersing kata UMNO tak laku. Terima kasih Mersing. Setuju. UMNO tak laku. Tahniah Mersing. tipu CJ pun nak cakap apa? Tak laku di Sabah. Saya cukup setuju Mersing kata UMNO tak laku. Ya, Tak lebih baik CJ tak laku lah. itu sebab disebut penyokong kerajaan. Sudah pasti penyokong kerajaan akan dapat awal. Itu biasa. Saya pernah berkhidmat dengan Tun begitu lama. Itu yang dibuat. Dulu saya fungsi backbencher 86, 90. Tun menjadi Perdana Menteri. Saya ikut peraturan tu. Kami backbencher dibagi peluang awal daripada pembangkang. Masa tu DAP 7 kursi ya. Kami makan goreng pisang Okey, mari tajuk ni balik. Pemilihan speaker. Yang pertama sekali kita kena ingat usul ini diterima oleh speaker. Kalau dia tak terima, kita dah tak bincang. Dia terima. Mana kata dia bagus. Saya puji kepada speaker kerana terima usul ni dan kita berbahas. Dan kita tahu Tun bahawa bila kita tukar kerajaan, macam-macam kita buat. Kita pilih Pusurujaya SPRM. Bukan daripada pegawai kerajaan. Kita ambil orang luar, lawyer ya, lawyer masuk jadi Latoya? Latoya. AG, bukan daripada career service. Kita ambil daripada lawyer biasa untuk jadi peguam. Tu minta penjelasan. Okey. Sila Langkawi beri penjelasan bila dah telah diberi laluan. Usul itu Arau. diterima oleh Tuan Speaker, bukan yang ada atas kursi sekarang ni. Yang nak kena buang. Saya fikir mungkin kerana dia terima usul saya itu, maka dia akan dibuang. Teruskan Arau. Tuan Arau, minta penjelasan. Bagi saya jawab satu-satu Arau, minta saya nak penjelasan. supaya tenang sekejap. Saya akan bagi yang ni dulu sekejap. Kita jawab dengan cara elok. Tidak perlulah jawab itu. Ini bukan Semua berdebat. ini berlaku kerana Tun, kerana Langkawi. Kerana Langkawi berhentilah yang menyebabkan berlaku pertukaran speaker. Tun, kami puak-puak Barisan Nasional dan juga PAS serta JPS, kami diminta untuk menyokong Tun sebagai Perdana Menteri. Tapi malangnya Tun berhenti. Tapi Tun lari, U-turn. Bila Tun berhenti, menyebabkan kami terpaksa pilih calon yang lain untuk jadi Perdana Menteri. Patutnya Tun jangan berhenti. Tun cadanglah Port Dickson ke dan sebagainya. Tapi Tun berhenti. Bila Tun berhenti, apa pilihan yang ada? Kami terpaksa memilih mencadangkan Paguh untuk menjadi Perdana Menteri. Apabila berlaku pertukaran, sudah Terpaksa, ya? pasti Terpaksa. berlaku pertukaran yang lain. Termasuklah apa yang kita akan buat sekejap lagi. Betul lah tu. Ya. Pelan-pelan, bertenang. Sila Kinabatangan celah. Ya. Saya ingin bertanya kepada Arau. Yang sebetulnya apa yang Arau cakap memang betul lah. Semua punca ini bermula daripada Langkawi. Agung dah baca dan nasihat Langkawi jangan berhenti. Dia berhenti juga. Dia berhenti mesti cari pengganti. Kami tidak paksa Tun berhenti. Kami mau Tun lagi. Tapi sudah berhenti, terimalah. Sekejap Tun. Saya belum habis tanya lagi. Arau dulu. Kemudian sekarang sudah menyesal. Kerajaan baru ditubuhkan, maka Perdana Menteri hendakkan pasukan dia yang baru. Bukan soal apa salah. Bersing. Ini soal dulu Tun nanti juga apa ini SPRM riba outsider lah, Tipakoya lah, Tommy Thomas rock and roll lah, macam-macam. Tak juga kita pertikaikan. Kita tak marah pun. Kita bukan marah dengan speaker yang ada, tapi Perdana Menteri nakkan
speaker yang sehaluan dengan hala tuju dia, hala tuju kerajaan untuk kepentingan rakyat. Terima kasih. Terima kasih Kinabatangan. Sila Arau. Jadi pertanyaan daripada kinabatangan itu boleh dimasuk dalam ucapan saya. Tu ada lagi Tun? Saya explain pasal apa saya berhenti. Ada 3 minit setengah lagi. Pasal saya Tak payah pilih-pilih. explain lah Langkawi. Tak payah explain lah. Saya pilih-pilih juga dengan siapa yang saya nak kerjasama. Apabila saya diberi pilihan untuk bekerjasama dengan UMNO, dan UMNO pada masa itu bukanlah UMNO yang ditubuh dahulu. UMNO itu sudah di-hijack oleh orang tertentu dan saya tak boleh kerjasama dengan UMNO. Sebab itu saya tak boleh terima. UMNO satu sia dulu Tun yang bajar kami macam mana nak jalankan UMNO. Kami ikut Tun punya ajaran. Bersih mau kata UMNO tak laku. Dengan ini dengan ini saya isytiharkan tiada kena gangguan lagi sebab saya tinggal 2 minit ya. Okey, yang pertama sekali cukup. Sekejap kita berbahas, kita ada masa cukup panjang kita bahas. Ya, setiausaha Dewan pun tukar ya. Setiausaha Dewan pun tukar bukan speaker je. Setiausaha Dewan pun tukar. Maka Redwan, Kalau boleh seharam pun kita mau tukar apa kata tak. kerajaan ni? Kerajaan yang nak menguasai Dewan, Tutup kebebasan Dewan Tutup main lah. dinafikan. Nakkan speaker Seharam pun kita akan tukar hari raya akan datang. Apa ni? Setiausaha Dewan tukar. Ahli berhormat, sekarang saya nak minta Arau teruskan, hanya tinggal 2 minit saja lagi. Saya minta perangai Shah Alam ni dibuat sesuatu. Dia belum dapat kebenaran, dia bercakap macam orang mabuk saya. Apa ni? Dia profesional. Kamu- Dewan yang bebas. Mabuk kat luar boleh Memberikan berkata Dewan. kenyataan Bagi saya mengikut habis cakap. peraturan dan Tengok. undang-undang. Kamu Tak ni. ada kesalahan Kita yang siap mana? dilakukan. Tak ada kesalahan. Tukar saja. Ni, saya tak bagi kebenaran, kamu bercakap. Apakah ini satu peraturan? Ni, Tengok, nampak. Shah Alam ganti julutong sekarang. Era ni. Tapi yang paling penting, Speaker, Tuan Yang Dipertua, pemilihan Speaker, kita ikut peraturan. Kita bagi notis. Padahal masa PH pilih Speaker dulu, yang PH sedang pertahankan sekarang, tak ikut notis. Yang Muhammad pakai umum tadi tak cukup 14 hari. Dah kosong. Jawatan ni tak kosong lagi. Kurang daripada 14 hari. Tetapi kerajaan sekarang, kerajaan yang tenang, tertib, berjaya atasi masalah pandemik COVID-19 yang mana masa PH dibiarkan macam itu saja. Kita kata jangan pelancong masuk, bagi masuk. Datuk Speaker, Dan mereka telah memudahkan satu masalah. kenyataan. Ucap Dewan. Bagi Arau balik. Saya tak kita bayangkan Arau. Kalau Menteri Pertahanan dulu handle isu COVID ni. Menteri Kesihatan handle isu COVID ni. Ya Allah. Ancaman COVID dikawal. menangani masalah Ancaman COVID dikawal. juga ucapannya Duduk. Sehingga menjadi pandemik. Itu hakikat yang dinyatakan oleh Kementerian Kesihatan sendiri. RM30. Mabuk. RM30. Tetapi lihat apa yang kerajaan bagi. Baik. Saya tak berangkat lagi pun. Saya minta Arau rumuskan Arau. Baik, terima kasih. Kita rumuskan bahawa yang kita buat ni terbaik. Sepatutnya kita nak tukar 3 orang. Tapi ini kita tak tukar. Itulah kehebatan kerajaan sekarang ni untuk Sebab faktul. Yang seorang ni lompat. Tidak jadi bapa. Timbalan Tidak jadi bapa. Di mana speaker ni? sebab yang ada ni yang terbaik. Yang akan dipilih juga yang terbaik. Jadi Ni saudara saya yang kita berjawab. bertenang, kita berlaku adil kepada rakyat supaya rakyat tengok kita memilihnya dengan cara tertib dan bersopan santun. InsyaAllah kami akan menang dengan begitu besar. Terima kasih. Terima kasih Arau. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Perdana Menteri untuk penggulungan. Sila, penggulungan. Kota Baru sila. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua. Pertama
Pertamanya saya bagi pihak kerajaan mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang mengambil bahagian dalam perbahasan usul ini. Memang usul ini satu usul yang dibenarkan perbahasan dan ketentuan berapa orang nak berbahas itu adalah kuasa budi bicara kepada Tuan Yang Ketua. Saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Port Dickson, Yang Berhormat Pasir Putih, Yang Berhormat Langkawi dan akhirnya Yang Berhormat Arau dan beberapa ahli-ahli yang mencelah antaranya Wabi Puchong, Shah Alam, Pasir Salak, Tanjung Karang, Baling, Sempurna, Muar dan Kinabatangan. Yang Berhormat Tuan Yang Ketua, bagi pihak kerajaan, saya ingin menyatakan dengan jelas bahawa Yang Berhormat Langkawi dan juga Yang Berhormat Port Dickson mengatakan bahawa perkara ini adalah perkara yang pertama kali di dalam sejarah Parlimen Malaysia. Memang itu benar. Tetapi perkara yang pertama kali bukanlah perkara yang ilegal. Perkara yang pertama kali boleh dilaksanakan berdasarkan kepada perlembagaan dan juga undang-undang serta peraturan yang ditetapkan di dalam Parlimen. Sebagai contohnya, dalam negara kita tak pernah berlaku Perdana Menteri interim. Tapi bila dia dah berlaku kali pertama, ianya kita terimalah. Begitulah juga masalah yang ada di depan kita bukan memecah speaker. Masalah di depan kita adalah satu usul mengosongkan kerusi speaker untuk digantikan dengan speaker yang lain. Itu perkara yang perlu dibuat. Boleh minta penjelasan. Yang Berhormat Tuan Speaker. Tuan Menteri, saya minta penjelasan. Boleh minta penjelasan. Apa bezanya? Yang Berhormat Tuan Speaker, saya menyatakan bahawa usul ini pertamanya berdasarkan kepada perlembagaan. Yang Berhormat rakan bijaksana saya, Malaikat Friend daripada Puchong, jangan melihat kepada standing order saja. Standing order dibuat berdasarkan perlembagaan perkara 92. Dalam perlembagaan mengatakan bahawa, perkara 57.2 mengatakan bahawa yang dipertua boleh pada bila-bila masa dipilih berdasarkan kepada 3 perkara. Yang pertama, apabila Dewan Rakyat bermesyuarat buat kali pertama selepas pilihan raya umum 2018, 16/7/2018. Bila Yang Berhormat Langkawi menjadi Perdana Menteri, Yang Berhormat Langkawi menukar speaker yang ada sebelum ini kerana ianya kerajaan yang baru mengikut cita rasa kerajaan Yang Berhormat Langkawi. Yang kedua, keadaan yang kedua speaker boleh ditukar ialah apabila dia berhenti menjadi ahli Dewan Rakyat melainkan oleh sebab pembubarannya. Itu yang kedua. Ada yang ketiga. Yang ketiga disebut jika pada bila-bila masa Dewan Rakyat membuat ketetapan sedemikian. When the House resolve. Ini yang ketiga. Inilah keadaannya. Kita membawa isu pengosongan dan pemilihan speaker baru ke dalam Dewan. Bukan dipecat sewenang-wenang. Ianya mengikut standing order yang dibuat berdasarkan kepada Perlembagaan Persekutuan. Sila Puchong. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri, saya cukup setuju dengan apa yang disebut dalam artikel 57. Tapi saya ini beri fokus kepada apa yang disebut dalam usul. Dalam usul yang dibawa seperti mana dihuraikan dalam kertas di hadapan kita, cukup jelas dinyatakan bahawa sebab alasan kita ini nak minta kekosongan kerana ada calon yang baru. Calon. Kalau kita lihat kepada standing orders, pencalonan itu hanya boleh dibuat sekiranya ada kekosongan. Faham tak? Dan apabila itu berlaku, 2 perkara sampingan perlu berlaku. 1, notis perlu diberikan berkenaan dengan kekosongan itu. Kemudian, ahli-ahli parlimen lain juga ada hak untuk cadangkan nama, untuk isikan kekosongan itu. Jadi artikel 57 itu adalah artikel yang memberikan kuasa. Tapi prosedur dia termaktub di dalam standing orders, aturan mesyuarat. Itu yang kita bawa. Jadi kita fikir, kalau kita lihat kepada usul yang dibawa, cukup jelas. Usul itu tak berasas. Usul itu bersandarkan kepada bahawasanya ada kekosongan kerana ada calon yang lain. Walhal calon itu tidak boleh dicalonkan kerana tidak ada kekosongan. Terima kasih. Terima kasih Puchong. Terima kasih. Saya bersetuju sangat dengan Puchong bahawa ianya dibuat berdasarkan 57(2)C, iaitu apabila diputuskan oleh Dewan. Tapi saya tidak bersetuju apabila Puchong mengatakan bahawa selepas dia kosong
baru boleh bagi notis 14 hari. Itu ridiculous, tidak betul. Kerana berdasarkan standing order 4. Satu, saya mohon baca. Tiap-tiap ahli yang hendak mencadangkan nama seseorang ahli atau orang yang layak dipilih menjadi ahli dipilih sebagai Tuan Ketua, hendaklah memastikan terlebih dahulu ahli itu suka berkhidmat jika ia dipilih, dan hendaklah memberitahu kepada setiausaha dengan pusat sekurang-kurang 14 hari sebelum mesyuarat, bukan sebelum pengosongan. Ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya nak jelaskan, ini fakta. Ini fakta. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi pihak kerajaan telah memberikan satu notis nama baru untuk calon speaker pada 29 hari bulan 6, iaitu melebihi atau mencukupi 14 hari daripada 13 Julai. Sedangkan pihak pembangkang tidak menamakan mana-mana calon. Tetapi Yang Berhormat, oleh kerana Yang Berhormat dengar saya, oleh kerana pihak pembangkang menentang usul ini, maka adalah dianggap calon yang dikemukakan oleh pembangkang adalah Tan Sri Datuk Muhammad Arif Yusof untuk speaker dan juga Wabi Ngah Komeng sebagai calon timbalan speaker. You cannot have two bites of a cherry. Dua cadangan. Itu tak boleh. Ini adalah menurut perlembagaan dan juga standing order. Yang kedua, Yang Berhormat Pucung, saya nak tanya Yang Berhormat dah. Usul ini telah diterima oleh Yang Berhormat Speaker, bukan timbalan speaker. Diterima oleh Yang Berhormat Speaker sebagai satu usul yang in order. The papers are in order menurut peraturan, dan ianya diterima, dimasuk di dalam usul-usul yang nak dibahaskan. Tidak ada kecacatan kepada usul ini. Tidak ada sama sekali berdasarkan perlembagaan dan juga standing order. Ya. Itu jelas. Apa lagi yang nak dipersoalkan? Yang Berhormat Menteri, kalau Yang Berhormat Menteri bersandarkan kepada hujah itu menunjukkan bahawa sebenarnya Yang Berhormat Menteri ini tidak ada hujah yang bermerit. Kerana kalau kita lihat kepada apa yang disebut dalam standing orders, ya cukup jelas. Come on. Yang Berhormat Tuan Ketua. Masalah. Yang Berhormat Tuan Ketua. Masih sama lagi perangai. I got your point. Saya belum habis. Saya bagi saya alasan belum. ini. Bagi Kita saya nak belum. bagi alasan. Ya. Ini saya nak bagi alasan. Alasan kerajaan adalah Ya. apabila kerajaan bertukar, Baca ianya yang dia sudah bagi tentulah nasihat. memerlukan kepada pertukaran jawatan-jawatan utama termasuklah speaker. Apabila Perikatan Nasional mengambil alih kerajaan secara legal, diakui oleh Yang di-Pertuan Agong, Bukan pintu belakang. pada bulan 3 tahun 2020, pada persidangan 18 Mei 2020, kita membenarkan speaker untuk mempengungsikan persidangan kita. Kita tidak ada tukar, tidak ada pecat. Tetapi selepas itu, Yang Berhormat, selepas itu, sekejap, saya tak bagi sila. Selepas itu, penilaian dibuat oleh pihak kerajaan bahawa Yang Berhormat Speaker dirasakan dengan alasan yang menasabah di pihak kerajaan tidak boleh memenuhi hasrat dan juga inspirasi kerajaan ada. Pilihan yang ada kepada kita bawa pada Dewan. Yang Berhormat boleh mengundi sama ada saya nak beritahu sebab atau tidak. Selepas ini kita boleh mengundi. Selesai masalah. Berhormat Menteri, kami ada calon sendiri, dan Yang Berhormat juga ada calon sendiri. Tak ada masalah. Okey, baik. Yang Berhormat Menteri baru bersebut. Yang Berhormat Menteri sebut bahawa semua ada calon. Saya nak tanya satu soalan. Adakah notis kekosongan diberikan kepada sesiapa? Mana notis? Peraturan mesyuarat mesyuarat mengatakan setiausaha Dewan berdasarkan 27(4) tak perlu memberikan notis mengenai pengosongan ini. You can check. Mana ada yang perlu beri notis 14 hari? Kalau tidak ada Tak ada notis. kan? Tidak ada. Itu You sebabnya. show me. I show you the provision. You show me what is your provision. Notis Tak ada. Yang Berhormat Menteri. Saya ingin menamatkan pengujian saya. Yang pertama, usul ini berdasarkan perlembagaan dan juga standing order. Yang kedua, usul ini tidak cacat. Yang ketiga, telah diterima oleh speaker. Ini adalah masa untuk dibuat pengundian. Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, penggolongan telah pun
nyatakan. Sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalah ialah bahawa usul seperti dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di bawah perkara 57-2-C Perlembagaan Persekutuan di nombor 2 dalam aturan urusan mesyuarat pada hari ini hendaklah disetujukan. Setuju. Bersetuju kata bersetuju. Yang tidak tidak. Baik. 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 Ahli-ahli berhormat, kita perlu ada usul untuk extend pukul 1 tengah hari. Sila. Usul untuk extend beyond 1 o'clock. Jadi Ketua, dengan penuh hormat, saya berdasarkan kepada Peraturan Mesyuarat 12.1, saya mohon dan mencadangkan bahawa mesyuarat ini pada hari ini tidak akan ditangguhkan pada jam 1 tengah hari ini bagi membolehkan usul Yang Berhormat Perdana Menteri di nombor 2 dalam aturan urusan mesyuarat diputuskan dan selepas itu majlis mesyuarat Ini lauk tak bagi orang makan hingga ke? pukul 2.30. Tidak akan ditangguh sekarang bagi memudahkan perkara. Nak makan keluar lah. Setiausaha teruskan. Tuan Ketua, saya Takut daripada bagi makan apa. Terima kasih. Ahli yang berhormat, oleh kerana ada lebih daripada 15 orang, maka kita akan buat belah bahagian. Sila, setiausaha. Punya kerajaan ni. Sampai tak Duduklah sepang. Sampai takut nak makan. Tuan Di-Pertua, usul belum diluluskan. Baik, ahli yang berhormat, saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalah ialah usul seperti yang dikemukakan tadi yang dah disetujukan. Ahli yang bersetuju kata setuju. Setuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara bersetuju, usul disetujukan. Terus. Ya, belah bahagian sekarang. Sila setiausaha dan tentara jalankan tugas untuk belah bahagian. Belah bagi yang mana ni? Speaker. Oh, speaker. Tak bukan speaker. Usul ni, usul. Ada kan? Sila bunyi kaloceng selama 2 minit Sementara urusan dilakukan, saya nak menyebutkan siapa dia ketua-ketua bahagian pemilihan. Untuk Blok A, Yang Berhormat Datuk Taqiyuddin Hasan. Blok B, Datuk Halimah binti Muhammad Sadiq. Blok C, Yang Berhormat Datuk Dr. Syahidah Mir Kasim. Yang kemudian Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Hatta bin Ramli. Kemudian Tuan Said Sadiq bin Abdul Rahman dari Blok. Kemudian Yang Berhormat Johari Abdul, blok sebelah kiri saya. Tuan Ramli bin Muhammad Noor, juga blok. Dan Tuan Nur Amin bin Ahmad. Sila. Belakang siapa? Tuan Amin. Kanga. Yang Berhormat Kanga. Tukar kerana ada calon lain. Dua minit, ya. Asik. Itu cukup bagus tu.
Studi sedang berjalan sekarang. Pokok senang, hang kuat, batu ronsen. Nizam. Pokok senang, tahun ni tak ada lembu korban. Alasan tak profesional. Ada Ni gila talak lah ni. Tak dapat komisen kampung baru.
check it.